Oke, hari ini kita akan masuk ke bab 5 yaitu reka bentuk landscape. Oke, yang pertama sekali hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan peranan dengan konsep reka bentuk landscape lah. Minggu depan kita lain lagi. Hari ini kita just peranan dengan konsep saja. Siapa tahu landscape apa sebelum kita masuk peranannya? Siapa tahu landscape-nya apa? Ini pemandangan itu. Tidak tahu, Cego. Pemandangan apa tuh, Ismail? Tidak tahu. Halaman rumah. Ya, San, halaman rumah. Oh, Sana. bagus, pandai. Belum belajar sudah pandai. Oke. Memandangkan kamu sudah tahu, kita masuk pergi peranan reka bentuk landscape. Oke. Apa peranan reka bentuk landscape? Ada 5. Yang pertama adalah merancang menghias ruang landscape dengan menitik beratkan aspek dan fungsi berdasarkan elemen dan prinsip-prinsip rekaan dalam reka bentuk landscape. Di sini peranan pertamanya, seorang pereka landscape itu harus mempunyai perancangan dalam menghias ruang landscape dengan menitik beratkan segala aspek seperti bahan dan lain-lain lah. Oke, seterusnya peranan kedua adalah memastikan ruang tersebut dapat berfungsi seperti yang dikehendaki dan bersesuaian dengan keperluan manusia. Action. Ini lebih kepada fungsi untuk manusia, untuk keselesaan manusia, untuk penggunaan manusia itu sendiri. Itulah. Terusnya, mendapatkan maklumat yang diingini oleh pelanggan untuk peruntukan proyek dan fungsi ruang tersebut hendak digunakan. Ini lebih kepada pelanggan lah, klien kita untuk membuat reka bentuk landscape. Seterusnya, memastikan reka bentuk selaras dengan struktur mekanik dan elektrik melalui penyediaan lukisan pelan dan spesifikasi. Oke, seterusnya yang kelima adalah memastikan setiap reka bentuk landscape yang dihasilkan memenuhi standar dan mendapat kelulusan dari pihak berwajib. Maknanya di sini kamu seorang pereka landscape itu harus mendapatkan kebenaran daripada syarikat-syarikat seperti JKR, Artamas Holding untuk orang buat supaya sebuah proyek itu tidak melanggar akta-akta dalam negara. 6. Memastikan ruang yang dibina mengikut spesifikasi dan gerak kerja berada dalam jadwal perancangan serta perbelanjaan pembinaan ruang tidak melebihi peruntukan pelanggan. Di sini kita punya kepintaran dalam pengurusan kita, bagaimana kita sebagai seorang yang pereka landscape, seorang profesional, kita harus pandai menguruskan. Salah satunya adalah keuangan. Dari segi keuangan, jangan project 3.000 kita buat pilih 30.000, itu bukan profesional, sudah itu lain sudah tuh. Terusnya, ini ciri seorang pereka bentuk landscape. Salah satunya mempunyai kepahaman dalam ilmu seni, fisik, sejarah, matematik, dan sains. Kenapa ilmu-ilmu ini penting nih? Ilmu fisik, sejarah, matematik, dan sains. Fisik, matematik, dan sains nih, supaya kita tahu dia ini memerlukan fakta-fakta, data-data yang kuat untuk menyokong kita pembinaan landscape kita. Bukan macam contoh matematik nih, kita dibagi skala 20 kali 30, contoh 20 kali 30 kaki. Tapi kita tidak pandai, kita tidak pakar, tidak tahu macam mana caranya buat skala itu. Kita pergi pula buat 60 kali 60, tidak akan merugikan, kan? Seterusnya, kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran menyelesaikan masalah nih, seperti contohnya cuma masalah keuangan. Salah satunya masalah keuangan ataupun masalah tempat kita pembinaan kita tuh mempunyai contoh ada kubur di tempat bina kita tuh,
kubur-kubur lama. Jadi takkan kita mau buat landscape di atas kubur lama tuh kan? Kita harus memindahkan kubur itu. Mengikut kepercayaan agama masing-masing, kita harus memindahkannya agar tidak berlaku sebarang Gangguan halus. Gangguan makhluk halus. Itu contoh. Lepas itu kreatif dan inovatif. Dalam mereka landscape ini salah satunya adalah kita mesti kreatif untuk apa kita kreatif? Supaya hasil kerja yang kita buat tuh dapat 5 bintang daripada klien. Paham kan perumpamaan. Seterusnya menjelaskan ide dengan tepat. Menjelaskan ide dengan lebih tepat nih, dia lebih kurang kepada kita punya komunikasi dengan orang. Bagaimana kita hendak bentangkan kita punya ide dengan dia supaya dia boleh terima, supaya ini cantik, boleh. Sebab itu komunikasi itu amat penting. Oke. Lepas itu PK terhadap alam sekitar. Kita buat landscape nih, kita untuk salah satunya adalah untuk melestarikan alam sekitar selain daripada kita buat hiasan di rumah kan. Oke, contohnya pemeliharaan pokok-pokok. Pemeliharaan pokok-pokok itu amat penting lah dalam landscape. Seterusnya kemahiran mengurus kerja. Dia hampir sama dengan kemahiran menyelesaikan masalah. Cuma kemahiran mengurus kerja nih dia lebih fokus kepada ilmu yang kita pakai apa dari segi masa, dari segi keuangan, utility dan sebagainya. Bentuk landscape. Bentuk landscape yang berjaya merupakan rekaan yang memiliki konsep yang jelas. Konsep reka bentuk landscape berfungsi sebagai salah satunya panduan untuk mewujudkan persaingan pada hasil rekaan landscape. Seterusnya, membimbing pereka landscape dalam reka bentuk sesuatu project. Seterusnya, yang ketiga, menjelaskan fungsi bagi reka bentuk landscape dengan baik melalui gambaran, kegunaan dan pergerakan pada peluang yang dihasilkan. Oke. Menjelaskan fungsi bagi reka bentuk landscape melalui gambaran ini adalah kita dengan cara kita buat pelan-pelan yang kita rangkalah dari awal. Oke, seterusnya adalah konsep. Konsep ialah paradigma bagi penyatuan sesebuah proyek reka bentuk dan selalunya dianggap sebagai tema. Paradigma ini kalau tidak silap dia sebagai asas. Dalam konsep ada 3 jenis tema utama, yaitu tema serantau, tema taman bersejarah, dan gaya serantau. Tema serantau ialah pendekatan yang populer yang memberi acuan yang agak jelas dan ringkas untuk projek dan reka bentuk landscape. Tema serantau ni dia lebih yang populer lah di kalangan kita, seperti contohnya taman-taman Melayu kan, yang selalu kita tengok dalam TV tu. Taman-taman Melayu itu tema-tema serantau lah banyak digunakan di Malaysia ni. Seterusnya taman tema bersejarah yang ianya berkisar kepada lebih kurang yang bersejarah, yang formal, yang formal lah, taman yang tersusun, yang formal yang tersusun. Seterusnya gaya serantau. Satu taman yang luar daripada Malaysia lah. Contoh luar daripada Malaysia macam Jepun ada taman tema sendiri kan, dan yang lain-lain itu lah. Muhaimin, faham kah Muhaimin? Paham juga, paham. Oke, mendengarkan bagi latihan lah kalau begitu, boleh kan? Boleh yo. Untuk aktiviti cikgu mau kamu buat satu peta minda. Dalam peta minda tu kamu
kena cari konsep yang kamu ingin gunakan, atau cikgu mau bagi kamu tema masing-masing, kamu maukah? Tapi kamu pilihlah sendiri kan tema kan. Boleh Kamu juga. ambil tema Melayu, Boleh. Boleh juga. tema Melayu, Boleh juga. tema Jepun. Oke. Pak cikgu mau cari satu tema yang sesuai. Buat peta minda. Dalam peta minda tuh kamu berikan cikgu konsep dan konsep tema kamu dan ciri-ciri tema kamu yang kamu pilih. Boleh? Boleh. Oke. Boleh yo. Cikgu bagi 15 menit untuk kamu buat itulah. Oke kelas, semua sudah siapkan? Aku sudah tadi 15 menit cikgu bagi. Jadi siapa mau bentang pertama? Stephen lah. Oke, cikgu. Kau tengok. Konsep dengan ciri-ciri kan? Ya, Iya. Boleh dengar? ya, dengar. Oke, so ini peta yang saya buat. So saya memilih konsep Jepun. Ciri-ciri dia, konsep Jepun nih, dia ini sebuah rumah teh lah atau astaka. Biasanya macam tu. Lepas tu terdapat batu pijat nama dia. Saya pun kurang pasti juga, tapi macam tu lah. Lepas tu dia punya air asli, betul-betul air, Ya, ataupun yang bertada lah macam tu, kolam. oke. Oke ya. Yang paling pertama sekali dia mempunyai batu lah, banyak batu lah kalau konsep Jepun. Lepas itu yang boleh detect lagi untuk konsep Jepun ini, dia mempunyai tanglong. Biasanya daripada batu juga, tanglong. Itu saja juga. Oke, seterusnya apa? Ilham. Ilham, saya silakan. Saya nak minta tolong kawan saya tolong present. Harry. Rizan. Mana Rizan? Kejap ya cikgu. Ni, siapa bentang? Idam. Tolong present. Kita bang. Ada. Ada besar sikit Harry. Okey, Assalamualaikum cikgu. Ni tugasan saya pilih reka bentuk landscape Islam. Reka bentuk landscape Islam ni berasal daripada Arab dan tersebar ke negara Spanyol, ke Persia, Indonesia dan India, dan juga negara-negara Timur Tengah. Reka bentuk landscape Islam ini berasal daripada kepercayaan Islam dan mengenai impian taman syurga. Konsep ini mempunyai pelbagai fungsi, iaitu agama, praktikal dan nilai estetika. Dan reka bentuk landscape Islam juga
terbagi kepada dua. Contohnya ciri-ciri landscape Islam. Contohnya air, kalau yang berbentuk bintang dan bucu, bunyi harmoni dan seterusnya adalah tumbuhan seperti pokok kurma, palma dan pokok yang kebiasaannya terdapat di tanah Arab. Itu merupakan ciri-ciri dan kebentuk landscape Islam. Okey, itu saja cikgu. Okey, baik. Terima kasih Ilham. Dah, alang-alang biar saya present tajuk saya lah, cikgu. Okey, baik. Minta kebenaran untuk membentang, boleh cikgu? Okey, silakan. Okey, terima kasih cikgu. Apa tajuk kamu nih? Oh, landscape Jepun. Landscape Jepun. Sebentar cikgu, saya nak perbesarkan. Baik. Okey, nampak tak? Jelas? Okey, jelas nampak. Okey. Tajuk saya adalah landscape Jepun, di mana konsep reka bentuk landscape Jepun merupakan sebuah taman tradisional Jepun. Jenis taman Jepun adalah kering dan berbatu. Tarikan utama yang terdapat dalam taman Jepun adalah Osenki, bonsai, dan seni Zen. Dan taman Jepun adalah pengaruh daripada kebun Cina. Dan ciri-ciri dalam landscape Jepun ini adalah mempunyai kolam ikan koi, air asli dan bertanda. Mempunyai jambatan mini berukuran 3 ke 4 meter panjang. Terdapat batu-batuan untuk berpijak atau berjalan dan terdapat kepelbagaian batu-batuan sungai. Sekian, itu saja. Okey. Okey, Terima kasih Harry. terima kasih. Seterusnya ada lagi. Itu pelapangan singkat pagi tadi tuh kan? Ya, itulah. Oh, Itulah saya dah. Nampak yo. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada guru Hanafi dan juga rakan-rakan setaulian. Saya akan menceritakan tentang konsep reka bentuk Inggeris. Reka bentuk Inggeris dia adalah merupakan gaya landscape yang terhasil di England pada awal abad ke-18 dan 19. Konsep ini biasanya terdapat tasik, halaman berumput yang bergulung, binaan klasik, binaan gotik dan seni bina yang menarik. Ciri-ciri landscape Inggeris: dia ada batu kerikil sebagai laluan pejalan kaki, rumput atau pokok renek, binaan yang berciri kearcaan, pokok, rumput gulung dan bunga-bunga, pondok dan gazebo, dan air sekali ialah kolam ikan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Muhaimin. Keluarlah. Okey, siapa-siapa ada soalan mengenai reka bentuk landscape? Angkat tangan kalau ada soalan. Terima kasih Muhaimin. Seterusnya, itu saja pada hari ini daripada cikgu. Kita sambung minggu depan. Sekian, terima kasih.